Syekh Ahmad Hussein Didat Al-Hafiz adalah seorang cendekiawan Muslim dalam bidang perbandingan agama. Beliau dikenali dunia sebagai salah seorang pakar pembicara yang hebat, khususnya dalam perdebatan umum berkaitan masalah keagamaan dan perbandingan agama Islam dengan agama-agama lain. Susuk Tubuh yang juga merupakan guru kepada Dr. Zakir Naik ini sangat digeruni dan dihormati oleh misioneri dan pendeta Kristian seluruh dunia kerana kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan beliau yang sangat luas tentang agama Kristian. Syekh Ahmad Didat meninggal dunia pada tahun 2005 akibat angin ahma yang telah dihidapinya sejak tahun 1996. Dalam video kali ini, mari kita bersama-sama menelusuri perjalanan hidup dan perjuangan Syekh Ahmad Didat dalam menyebarkan Islam di serata dunia. Masa kecil Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat dilahirkan di daerah Surat, Gujarat, India pada tahun 1918. Ayahnya, yang juga seorang tukang jahit, telah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Afrika Selatan tidak lama setelah kelahiran Ahmad Didat pada tahun 1926. Sebaliknya, beliau pula tinggal bersama ibunya di India. Tanpa pendidikan yang formal, dan untuk menghindari kemiskinan, Ahmad Didat telah pergi ke Afrika Selatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama ayahnya di sana pada tahun 1927. Perpisahan Didat dengan ibunya itu juga adalah perpisahan terakhir dalam hidupnya, kerana ibunya meninggal dunia beberapa bulan selepas beliau berhijrah. Di negeri yang asing, seorang anak kecil berusia 9 tahun, tanpa berbekalkan pendidikan formal dan penguasaan bahasa Inggeris begitu tekun dalam pelajaran, anak lelaki ini tidak hanya dapat menguasai bahasa asing, tetapi juga unggul di sekolahnya. Kegemaran dan hobi Ahmad Didat dalam membaca telah banyak membantu dirinya, sehingga beliau tamat pendidikan pada darjah 6. Namun, akibat faktor kekurangan kewangan, pendidikan Syekh Ahmad Didat terhenti pada usia 16 tahun. Dan beliau selepas itu bekerja dalam bidang peruncitan. Pada tahun 1936, beliau bekerja di kedai Muslim berdekatan sebuah sekolah menengah Kristian di pantai selatan Natal. Di sana, beliau menerima penghinaan yang tidak henti-henti dari siswa misionaris yang menentang Islam selama kunjungan mereka ke kedai Muslim. Dan ini telah membuatkan semangat Syekh Ahmad Didat semakin membara untuk menghentikan propaganda misioneri-misioneri Kristian tersebut. Mempelajari kitab Bible. Suatu hari, Syekh Ahmad Didat telah menemui sebuah buku berjudul Izharul Haq, yang bererti mengungkap kebenaran. Buku ini berisi teknik-teknik dan usaha-usaha umat Islam di India dalam membalas gangguan misioneri Kristian ketika era penaklukan Inggeris dan pemerintahan India. Beliau juga turut menghafaz Al-Quran, sehinggakan beliau digelar Al-Hafiz. Selepas itu, Syekh Ahmad Didat membeli Bible pertamanya dan mula melakukan debat serta diskusi dengan siswa-siswa misioneri Kristian. Ketika itu, ramai siswa misioneri mundur dan tidak dapat membalas hujah Syekh Ahmad Didat. Kemudiannya, beliau secara peribadi memanggil guru-guru kepada siswa-siswa misioneri untuk berdebat bersamanya. Bahkan, pendeta-pendeta Kristian di daerah tersebut juga turut diajak berdebat bersama Didat. Kejayaan ini telah memacu Syekh Ahmad Didat untuk terus berdakwah. Sumbangan Syekh Ahmad Didat. Dengan semangat yang kental untuk menyebarkan agama Islam, Syekh Ahmad Didat telah mengabdikan dirinya dalam kegiatan dakwah selama lebih 3 dekad. Beliau mendirikan As-Salam, sebuah institut untuk melatih ramai para pendakwah Islam. Syekh Ahmad Didat bersama-sama dengan keluarganya juga mendirikan bangunan-bangunan, termasuk masjid yang masih dikenali sehingga saat ini.
Beliau adalah anggota paling awal yang menganggotai Islamic Propagation Centre International (IPCI) dan menjadi presiden, jawatan yang disandangnya hingga tahun 1996. IPCI menerbitkan lebih dari 20 buku dan mengedarkan berjuta-juta salinan secara percuma. Syekh Ahmad Deedat turut mengedarkan beribu-ribu bahan kuliah ke seluruh dunia dan berdebat dengan ramai pendeta serta ketua misioneri Kristian dalam debat umum. Beribu-ribu orang telah memeluk Islam dengan izin dan rahmat Allah, serta hasil usahanya yang tidak pernah mengenal erti penat lelah. Usaha beliau ini banyak memberi inspirasi dan melahirkan ramai pendakwah terkenal dari serata dunia, termasuklah Dr. Zakir Naik, Yusuf Estes, dan lain-lain. Sebagai menghargai jasa dan sumbangannya, Syekh Ahmad Deedat telah dianugerahkan penghargaan antarabangsa dari Raja Faisal pada tahun 1986. Penghargaan berprestij ini adalah sangat berharga dalam dunia Islam. Akhir hayat Syekh Ahmad Deedat. Sisa 9 tahun usia hidupnya, Syekh Ahmad Deedat hanya terbaring di tempat tidurnya di Verulam, Afrika Selatan akibat angin ahmar. Dan akhirnya, pada 8 Ogos 2005, beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di rumahnya. Beribu-ribu orang yang kebanyakannya dari umat Islam telah berhimpun di rumahnya dan menunaikan solat jenazah untuknya. Kemudian jasad beliau dimakamkan di pemakaman Verulam, Afrika Selatan. Semoga Allah merahmati dan menempatkan Syekh Ahmad Deedat di syurga bersama orang-orang beriman atas usaha dakwah beliau selama hayatnya.